Okey, jadi bila mana kita nak kira nak buat apa sesuatu alat tu, kita nak tahu gelombang yang dihasilkan. Alat yang digunakan adalah tangki riak ni lah. Okey, tangki riak digunakan dalam makmal untuk mengkaji gelombang air. Tangki riak terdiri daripada takung air yang diperbuat daripada perspek atau kaca, dan dia ada penjana gelombang, stroboskop digital xenon, cermin, skrin kaca dan penggetar. Jadi ni alat dia lah. Dia ada takung kaca, cermin, bekalan kuasa dan unit kawalan, penggetar, penjana gelombang. Jadi daripada sini kita apa yang mereka akan dapat, mereka dapat macam ni lah. Terdapat dua jenis penggetar yang boleh digunakan, sama ada penggetar satah. Penggetar satah ni apa yang dihasilkan, kamu tengoklah gelombang dia kan. Gelombang dia bentuk dia macam ni lah. Kalau penggetar sfera, dia punya pembentukan gelombang dia dalam bentuk sfera lah, bentuk bulat macam ni. Okey, ini eksperimen yang dijalankan di makmal fizik lah, mana menggunakan tangki riak ni kan. Jadi bila sekiranya kamu dapat soalan mengenai tangki riak ke apa ke, jangan kamu pelik pula lah kan. Bahawa ini adalah eksperimen untuk mengira gelombang, Daripada eksperimen ni kita dapat kira lah dia punya frekuensi air, frekuensi gelombang tu, berapakah panjang gelombang, berapakah laju gelombang. Dan sebagaimana saya beritahu kamu di sesuatu graf dapat dihasilkan daripada hasil result makmal, yang mana ada dua jenis. Satu, kita boleh gunakan masa, sesaran melawan masa ataupun sesaran melawan jarak. Jadi daripada kamu tengok gelombang ni, kamu tahulah berapakah amplitude dia. Amplitude ni lah kan. Ni amplitude daripada tengah ni ke arah puncak berapa? 3 cm. Jadi amplitude dia 3 cm. Tempoh ayunan T. Tempoh ayunan T. Seterusnya hitungkan frekuensi ayunan. Jadi bila mana kamu dapat sesuatu graf ni, sepatutnya kamu dapat tahulah apakah dia punya T dia, tempoh ayunan dia kan. Kamu tengoklah graf ni. Graf sesaran melawan masa. Jadi T dia antara sini ke sini. Jadi untuk kita jawab soalan ni kan, T dia adalah sini ke ayunan yang lengkap ni 0.4. Jadi berapakah frekuensi? Frekuensi samalah juga dengan F sama dengan 1 per T. T dia berapa? F sama dengan 1 per 0.4. Jadi F sama dengan 1 bagi 0.4 sama dengan 2.5. So daripada satu soalan tu kamu sebenarnya dapat meramal lah. Maksudnya kamu tengok ni apa yang kamu nak, apa soalan tu minta, kamu dapat sebenarnya dah ada dalam satu graf tu. Kalau kamu faham satu graf tu apa yang disampaikan pada kamu. Jadi saya minta kamu tolong bezakanlah antara graf sesaran melawan jarak dan graf sesaran melawan masa. Okey, kita masuk ke subtopik seterusnya, iaitu pelembapan dan resonance. Okey, pelembapan satu sistem ayunan yang besar yang disesar dan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan daya luar, akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu yang dinamakan frekuensi asli. Jadi bila mana kamu getarkan sesuatu, contohnya bila mana kamu getarkan kamu buat satu eksperimen lah, kamu getarkan satu alat tu kan, dia bergerak. Tapi lama-lama kan, mula-mulanya dia memang akan bergerak lah dia dengan frekuensi yang dinamakan frekuensi asli pada mulanya. Tapi
lama-lama kamu akan dapati bahawa dia lama-lama makin slow kan bunyi. Maksudnya dia dah kurang dah getaran dia. Jadi sebab itulah soalan di sini ditanya apakah berlaku kepada amplitude ayunan sistem tersebut. Kalau kamu kalau kamu buat graf, kamu akan dapati dia macam ni. Pada mulanya gelombang yang terhasil adalah besar. Gelombang frekuensi asli dia besar dan banyaklah kan. Satu saat menghasilkan beberapa gelombang. Tapi dalam jangka masa yang beberapa masa kamu akan dapati amplitude dia semakin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Amplitude dia itu dia punya ketinggian daripada keseimbangan ke puncak ni makin lama makin kurang, makin lama kurang. Jadi dia makin lama makin kurang dia punya amplitude. Okey. Ayunan bandur ringkas, kita tengok info dia, mengalami pelembapan luaran yang ketara, tetapi pelembapan dalaman yang tidak ketara. Bagi getaran spring, kedua-dua pelembapan luaran dan dalaman berlaku dengan ketara. Okey, apa yang dimaksudkan ini ialah kamu akan dapatilah kan, ayunan tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang kan. Okey. Yang mana perhatikan bahawa amplitude bagi ayunan itu berkurang dengan masa. Amplitude tu makin lama makin berkurang dengan masa. Yang mana kamu akan dapati tengok tu, okey, dia punya yang ni dia ambil bacaan amplitude sahaja dia, yang mana bacaan amplitude sahaja yang diambil dan dijadikan graf. Kalau yang ni dia ambil dia lukis gelombang, dan daripada keputusan yang ni A1 A2 ni dia jadikan sebagai graf macam ni pula kan. A1 jadi macam mana, A2 jadi macam mana, dapatlah result macam ni, graf yang macam ini. Kamu akan dapati bahawa amplitude dia semakin lama makin berkurang. Okey. Ayunan dengan amplitude yang berkurang dengan masa menunjukkan sesuatu sistem yang sedang berayun mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Akhirnya ayunan itu berhenti. Fenomena ini kita panggil dia apa? Pelembapan. Fenomena ini kita panggil dia pelembapan. Sistem ayunan mengalami kehilangan tenaga disebabkan apa dia? Pertama sekali ialah pelembapan luaran. Sebab apa? Sebab dia bergeser. Kan gelombang ni dia bergerak. Zarah-zarah bergerak. Tapi lama-lama dia dah bergerak, dia bergeser dengan udara. Dia mengalami rintangan udara, lama-lama dia akan jadi lembab lah sebab apa? Dia sentiasa bergeser. Lama-lama tenaga tu akan hilang sebab apa? Sebab dia terpaksa hadapi geseran-geseran daripada luar dari rintangan udara bukan dalam sistem gelombang itu, tapi dia rintangan tu daripada luar Okey, pelembapan dalaman. Sistem ayunan kehilangan tenaga kerana renggangan dan mampatan zarah bergetar dalam sistem tersebut. Okey. Ini melibatkan apa? Pelembapan dalaman, iaitu zarah-zarah yang terlibat dalam pembentukan gelombang tersebut. Yang ni yang kalau pelembapan udara luaran ni kita cerita pasal geseran zarah-zarah dengan rintangan zarah-zarah yang lain yang tak terlibat dalam sistem gelombang tersebut. Tapi kalau yang dalaman ni dia disebabkan oleh apa? Zarah-zarah dalam sistem gelombang itu sendiri. Di mana kamu tengok dalam gambar rajah yang ini ini zarah-zarah yang terlibat dalam gelombang ni. Jadi kalau dalaman kita menceritakan mengenai zarah-zarah ini sahaja kalau luaran mungkin ada udara-udara di tepinya mempunyai molekul-molekul dia berlanggar-langgar dengan gelombang ini. Tapi kalau kita cerita pasal dalaman,
pelembapan dalaman dia melibatkan zarah-zarah yang membentuk gelombang tersebut. Tapi bila mana dia zarah-zarah tu nak bergerak, kan? Dia bergerak antara satu sama lain, dia mengalami renggangan dan mampatan zarah-zarah tu. Lama-lama, kan, renggangan tu dan mampatan tu menyebabkan tenaga hilang. Kan untuk menghasilkan renggangan mampatan tu dia memerlukan tenaga. Tapi lama-lama tenaga tu semakin lama semakin habis lah. Semakin lama semakin habis, dipindahkan kepada tenaga yang lain.